Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puja dan puji kami angkatkan setinggi-tingginya kehadrat-Mu, ya Allah. Maha suci-Mu, wahai Allah, dahulunya kami tidak berada di sini. Yang ada di sini mak ayah kami, tok nenek kami, mereka sudah mendahului kami, wahai Allah. Tidak lama lagi kami akan meninggalkan tempat ini untuk diisi oleh anak cucu cicit kami, generasi yang akan mewarisi kami. Bantulah kami, wahai Allah, agar kami menyedari hakikat ini. Semua ini adalah kehendak, kuasa dan juga iradah-Mu, wahai Allah. Maha suci-Mu, wahai Allah, dahulunya kami tidak dapat mendengar seumpama pendengaran kami pada pagi ini. Dahulunya, wahai Allah, kami tidak mampu melihat seumpama penglihatan kami pada pagi ini. Dahulunya kami tidak mengetahui barang sesuatu. Engkaulah Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Semuanya kami pinjam dari-Mu, wahai Allah. Ampuni kami lantaran dosa-dosa penglihatan kami, dosa pendengaran kami, dosa sedikit sombong dengan ilmu dan pengetahuan kami. Sedangkan semua adalah pinjaman-Mu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapakah di kalangan kita yang baik amalannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang mati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, memimpin masyarakat di semua peringkat, ayahanda, bunda-bunda, semua kita hamba-hamba Allah, semua kita pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakal jamaah haji, alumni jamaah haji, jamaah umrah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Imam tadi baca rakaat pertama, rakaat kedua berkaitan dengan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lahir-lahir, Nabi Ibrahim alaihissalam dah tak ada dah. Nabi Ibrahim dan manusia yang berada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tidak ada lagi. Bahkan bukan Nabi Ibrahim alaihissalam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya kita baca melalui sejarah, dan banyak lagi sejarah dan sirah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang kita belajar dan terus belajar. Saya terasa sangat sebab bapa mertua saya Haji Ibrahim kan. Nak cerita tu je. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan tadi rakaat pertama kisah Nabi Ibrahim tengok bulan dan tengok matahari. Dalam nada Nabi Ibrahim ingin menyindir dan juga memberikan perbandingan. Ada di kalangan umat dia yang bertuhankan sang matahari, sang rembulan. Nabi Ibrahim berdakwah dengan dakwah akliyah. Macam mana bulan penuh tiba-tiba tak jadi penuh, tiba-tiba gelap. Macam mana matahari terbit kemudian tenggelam, Tuhan tidak boleh macam ni. Dakwah Nabi Ibrahim AS. Dan berkait dengan tajuk kita ni, saya teringat akan hadis Bukhari, Imam Bukhari, kisah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang gerhana matahari. Saya yakin ayahanda bonda kita ada pengalaman sembahyang gerhana matahari. Mungkin dalam masjid ni, di masjid lain. Gerhana matahari dengan gerhana bulan, mana yang selalu tuan dan puan, ayah ibu solat? Kekerapan yang mana satu yang kerap? Dua sembahyang ni. Pengalaman
ayahanda bunda lah sebenarnya. Mana kerap? Ke tak perasan kan? Yang kerap sembahyang subuh lah Ustaz. Dak ni matahari dengan bulan ni mana kerap? Sembahyang sunat gerhana ni mana yang kerap? Bulan lah. Jangan buat macam tak tahu kan. Matahari dia tak kerap lah. Bulan kerap. Sembahyang gerhana matahari, Rasulullah pernah solat gerhana matahari dalam hadis Bukhari. Dalam sembahyang gerhana matahari itu Allah Ta'ala tunjukkan syurga dan neraka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat duduk belakang tengok, Rasulullah marah ke depan. Allah Ta'ala buka hijab. Rasulullah nampak syurga. Ada buah yang hal keadaan buah sangat dekat Rasulullah nak petik. Masya-Allah Ta'ala sekejap. Dan dalam solat gerhana itu juga kemudiannya Allah Ta'ala gambarkan neraka, Rasulullah berundur pula sampai api dia. Allah Akbar. Bahawa syurga itu benar, nikmat-nikmatnya, abadinya. Dan bahawa neraka itu benar, seksaan dan jeritan teriakannya. Mungkinkah apa yang berlaku pada hari ini, yang berlaku di dalam kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat di luar sana, yang kita baca berita je, yang kita dengar berita, mungkinkah mereka kurang benda-benda macam ni? Mungkinkah? Tak nak cerita dah syurga neraka, dosa pahala. Dalam bisnes, dalam siasat, dalam dah tak jauh dah. Kalau orang yang bukan Islam nak buat macam mana, itulah. Tapi kalau kita orang Islam sendiri, kalau tak nak bercakap pun kurang-kurang berfikir. Betul, orang tak nampak betul. Tetapi bukankah ada malaikat? Beriman dengan malaikat. Malaikat yang mencatat. Surah Qaf ayat 18. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Subhanallah. Tidak ada suatu ucapan yang diucapkan, melainkan ada di dekat kita yang mengucapkan perkataan itu malaikat pengawas yang sentiasa mengawasi, mencatat. Namanya Raqib dan Atid. Surah Qaf ayat 18. Inilah kita bincang hari ini. Kita dah masuk muka surat 6 dan 7. 6, 7 ni cerita kita nak jadi ahli syurga. Betul, semua nak jadi ahli syurga. Semua nak ahli syurga. Kalau kita cerita betul-betul, tidak ada seorang pun nak jadi ahli neraka. Namun kita kena jaga lidah saat berkata-kata. Zaman dah berubah. Hari ni orang bercakap pakai tangan. Tuan-tuan dah tulis apa-apa ke dalam grup WhatsApp? Kan. Assalamualaikum apa gitu kan. Ada geng-geng salam tahajud. Pukul 4 kan. Ada perbincangan, Ustaz boleh ke buat salam tahajud? Kan. Boleh tak boleh tu tengok kondisi. Kalau kita selaku dalam grup tu, kita lah adminnya, kita lah mak bapak yang lain tu semua anak-anak. Lain lah. Kita ingat bangun semua. Bangun. Tak tahulah bila anak kita baca tu, kita ingatkan anak bangun awal sikit. Kan? Tak apalah. Tapi dalam grup-grup lain yang mana kita bukan admin, kita mungkin orang biasa-biasa saja, dia jadi benda-benda lain yang kita kena berhati-hati. Kita sendiri tahu kesesuaian dia. Jaga lidah yang ni, dan jaga kehormatan diri. Ahli syurga, contoh yang paling dekat, jangan tunjuk orang lain, tunjuk diri kita. Kita ni rasa-rasanya ahli syurga tak ahli syurga, kita tahu siapa kita. Kalau kita payah sangat tanya orang rumah, tanya orang rumah yang rasa-rasa ayang lah abang ni ahli syurga tak ahli syurga kan. Komen yang paling ikhlas sekali. Kan. Tak apa. Dengar inna Allah kan. Paling dekat sekali. Orang rumah kita kenal kita, suami kita kenal kita. Allah. Jadi tak apa. Kita muhasabah diri kita dan
kita ambil nasihat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tengok tu muka surat 6. An Sahl bin Sa'din ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Qala man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Qala man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Rawahul Bukhari. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menjamin bagiku apa yang ada di antara tulang dagunya, yakni mulut dan lidah, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yakni kehormatan, maka aku menjamin baginya syurga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Allah telah mencipta syurga dan neraka di akhirat sebagai destinasi abadi seseorang hamba. Apabila dia melakukan amal kebaikan, balasan syurga akan menanti, dan sebaliknya jika melakukan amal kejahatan maka nerakalah tempat kembali. Ini cerita berkaitan dengan dua anggota. Kita ada 7 panca indera. Kita ada 7 panca indera. Diketuai 7 panca indera ini, 2 panca indera yang dinyatakan dalam hadis ini. Pengalaman kita hidup dalam sehari, orang perempuan ke orang lelaki banyak cakap. Kita tengok by gender. Orang perempuan ke orang lelaki yang lebih banyak diam, kan? Kan dah tahu jawapan, bunyi bising kat belakang tu, kan? Dari segi gender secara umum ada kajian, tak sempat nak, tapi rasanya diketahui umum, open secret, dari secara umum, belum detail lagi. Antara dua gender ni, mana yang mudah terkelecuh dalam bab-bab lidah ni, dikaitkan dengan satu buah, satu herba, bawang, aktiviti membawang. Siapa? Secara umum ni. Tapi ibu-ibu kena ingat, kami geng lelaki pun kuat juga membawang, kan? Tapi cara orang lelaki lah. Orang perempuan cara orang perempuan. Membawang dulu, membawang betul. Membawang dalam media ni pun ada juga membawang. Allah. Orang masjid dengan cara orang masjidnya, ustaz-ustaz dalam grup dia, engineer dalam korporat dia ada grup WhatsApp dia sendiri juga. Masing-masing dengan ilmu, hikmah dan kebijaksanaan, dengan ketakwaan yang ada, berjaga-jagalah. Setiap apa yang kita cakap, dari setinggi-tinggi kalimah la ilaha illallah, oi paling mahal tu. Joe Biden kalau tahu perkataan mahal, perkataan tu, Allah, kalau dia tahu, mungkin dia dah tahu, dia buat tak tahu. Dakwah terus berjalan, mahal perkataan tu. Di dalam Quran menceritakan bagaimana orang kafir yang kaya raya nak tebus murka dan api neraka Allah dengan kekayaan yang dia ada. Allah tak terima di hari akhirat. Orang kaya, baru ni dalam ada berita, orang bilion-bilion ni buat persatuan, sama-sama dia buat persatuan. Kan, nak buat CSR, bagus juga. Kiralah berapa kekayaan dia tu dengan la ilaha illallah. Kita yang dah ada la ilaha illallah ni kadang-kadang muhasabah juga. Hari terus berlalu, kurang pula hari itu ada la ilaha illallah. Kena pula dah lama dengan SOP, tidak ada majlis tahlil. Kita ni la ilaha, bila ada banyak kematian, tak baguslah banyak kematian tu kita masih beringat, kita ziarah, kita ada majlis tahlil. Tapi dah tak ada dah majlis tahlil ni, kadang-kadang kita
Jadi terlepas pandang, masa terus berlalu. Hari berlalu, hari Jumaat lepas, ni masuk hari Sabtu, masa terus berlalu. Zikir kita-kitalah yang tahu berapa. Selawat kat Nabi SAW sebelum subuh berapa. Waktu sebelum subuh, waktu yang paling bagus beristighfar. Wabil ashari hum mustaghfirun. Hal keadaan orang-orang yang beriman, bertakwa, orang-orang muhsin ini, hal keadaan mereka di waktu sahur, mereka memperbanyakkan istighfar, mereka bertaubat kepada Allah. Ampunkan kami wahai Allah. Bangun-bangun tidur minta ampun. Lepas sembahyang subuh tadi, imam kita sekali-sekali dengan kita sekali bagi salam je, astaghfirullahalazim. Dalam buat kebaikan pun kita minta ampun. Lepas habis majlis ni, tutup dengan tasbih kafarah, kafaratul majlis dan suratul As. Dalam majlis yang baik-baik ni pun kita minta ampun. Apatah lagi majlis yang umum. Kita buat reunion, buat majlis-majlis yang tak banyak, lah kumpul ramai-ramai borak-borak, dia jadi lagi-lagi lah kena banyak istighfar kita. Tuan-tuan sidang jemaah yang mati dikasihi oleh Allah, jelas dalam hadis ini Nabi SAW memperingatkan kita tentang aktiviti mulut dan lidah. Dan baik sungguh, antara isu mulut dan lidah selain daripada perkataan, isu makan dan minum. Mulut lidah ni bercakap tu satu hal, makan dan minum kita. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, janganlah membazir. Ni nak masuk bulan Ramadan, Allah Ta'ala dengan kuasanya menyusun jadual hidup kita, jadual makan dan minum kita. Makan awal sikit sebelum subuh, namanya sahur, bukan sarapan. S juga, bukan sarapan, sahur. S juga, tarik belakang. Makan tengah hari, minum petang, dilewatkan, namanya iftar. Iftar dalam bahasa Arab lah, dalam bahasa kita berbuka. Dan kita masuk bulan Ramadan tak lama lagi dengan pengalaman puasa Isnin Khamis, dengan pengalaman ayah ibu sidang jemaah berpuasa hari-hari putih. Itu pengalaman. Dan kita kena sedar, ada kawan kita pangkat anak-anak tuan-tuan yang muda-muda masuk puasa Ramadan dalam keadaan dia adalah geng plastik hitam yang dah bertaubat. Dia susah hati sikit lah masuk. Dia kata, di tahun pertama saya tinggalkan geng plastik hitam ni. Dia susah hati sikit lah. Tak apalah, alhamdulillah. Ada pun yang sedang mujahadah. Orang yang masuk bulan Ramadan ni pelbagai layer dan level. Daripada kita pengalaman kita sendiri pun, dulu waktu muda-muda kita ada pengalaman peribadi awal-awal akil balik, betapa bulan Ramadan ini menyamakan kedudukan manusia di semua peringkat. Para waliullah, para salihin yang dah biasa sangat dengan puasa, dengan kita-kita yang baru berjinak-jinak dengan puasa. Masuk bulan Ramadan, sama-samalah kita berpuasa 30 hari atau 29 hari non-stop. Nak tanya peribadilah ayahanda bunda sidang jemaah, pengalaman kita di luar Ramadan, puasa paling terror lah, direct berapa hari? Direct 3 hari, hari putih. Kalau puasa Isnin, lepas tu Selasa tak puasa, biasa. Ahad tak puasa, benteka darah. Selasa, Rabu tak puasa, Isnin puasa. Lepas tu baru Khamis puasa, biasa. Lepas tu naik satu tahap lagi, puasa 13 hari bulan, hari putih, 14, 15. Oh, itulah kita rasa macam kuat dah tu. Tuan-tuan masih ingat lagi puasa Syawal, puasa 6 hari. Kita ada pilihan, tapi saya yakin ayahanda bunda ada pengalaman puasa 6 hari direct. Bukan mudah. 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, 5 Syawal, 6 Syawal, 7 Syawal. Masya Allah. Lepas tu tak jumpa-jumpa dah. Lepas tu dah okey Ustaz. Fadilat puasa 6 Ustaz tak baca ke Ustaz? Siapa puasa man soma sittan min Syawal, siapa puasa 6 hari dalam bulan Syawal,
Man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal faka'annama shamahu dahri atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh diikuti 6 hari dalam bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa setahun dari segi fadilat ganjarannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah Ustaz, saya dah puasa 6, saya tak puasa dah. Puasa Isnin Khamis, tengoklah mana-mana yang sempat. Tak apalah. Ada yang teruskan lagi, masya-Allah tabarakallah. Hari ni, minggu depan kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan kita berpeluang untuk upgrade dalam bab memelihara lidah. Bukan sekadar makan dan minum, berjaga-jaga dengan apa yang kita cakap. Kita perhatikan, semak balik. Kalaulah ada satu tape recorder, tape balik apa yang kita cakap. Lepas tu satu masa kita dengar balik, kita cakap, kita geleng kepala, Allah apalah aku bercakap macam ni, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Saya secara peribadi, saya sampai master saja. Master lah, buatlah tesis master kat Universiti UM kan. Tapi sehari ni kalau saya tengok master saya, Allah apalah aku tulis macam ni. Dia akan jadi, akan sampai satu masa kita akan, kalaulah aku boleh patah balik, buat lebih baik lagi tesis master tu. Itu benda, buat benda baik. Kita tengok benda baik yang menyebabkan dapat master, baiklah tu. Dapat master. Tengok balik bila hari ni, tengok balik. Kalaulah aku buat lebih baik lagi. Dia mari macam tu penyesalan di dunia. Samalah macam ni juga. Dah tengok ni, kita tengok, insya-Allah saya nak buat lebih baik, nak baiki lagi, nak besarkan lagi. Ada jemaah mengadu, tak nampak lah Ustaz, saya dah cukup besar, nak besar lagi. Tak apalah, kita ada masa. Niat tu ada, buat lagi baik, kasih color lagi, kasih besar lagi, kasih jangan padat sangat. Saya waktu nak buat benda ni, kalau tak nak padat nanti orang kata kedekut pula kertas. Dia banyak angle dah orang sebut dah. Tapi terpaksa saya buat pilihan. Kalau nak buat tebal-tebal sangat, jadi masalah pula. Kita nak buat santai je, tak apa. Kita akan review. Ada tuan dan puan datang bagi feedback, baiki. InsyaAllah sampai satu masa akan lebih baik dari yang semalam, lebih baik daripada semalam. Itulah prosesnya yang kita nak lalui dalam kehidupan hidup berorganisasi, kehidupan hidup di dunia ini. Kita akan dapat feedback baik menjadi lebih baik. Hari ini lebih baik daripada semalam, kita usahakan esok lebih baik pada hari ini. Jaminan syurga bagi seseorang Muslim yang dapat menjaga mulut, memelihara lidah dan kemaluannya. Menjaga mulut ialah menjauhi makanan dan sumber yang haram. Menjaga lidah pula dengan memperbanyakkan zikir, memohon keampunan dan bertaubat dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Seterusnya menjaga kemaluan dari hubungan yang tidak halal dan yang diharamkan. Keutamaan menjaga lidah, kerana daripadanya akan lahir perbuatan yang membawa kepada dosa-dosa, kemaluan dan sebagainya. Awasilah dalam berkata-kata. Jangan disebabkan tergelincir dan lembutnya lidah yang tidak bertulang menjadi dosa dan dimasukkan seseorang itu ke dalam neraka. Waliyazubillah. Semasa kita dalam keadaan ihram, semasa umrah dan semasa haji, kita di dalam haji dan umrah kita dilarang bercakap perkara-perkara lucah, tak boleh. Semasa ihram umrah, ihram haji, apatah lagi hubungan suami isteri, muqaddimah dan hubungan suami isteri dalam keadaan ihram, sehingga tahallul umrah, sehingga tahallul thani dalam ibadah haji. Itu dalam ihram haji. Dalam ihram sembahyang tadi memang tak boleh lah. Mana ada orang dalam ihram sembahyang. Tak lama lagi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, dalam waktu siang hari di bulan Ramadan Al-Mubarak. Hati-hati, kita kahwinkan anak bulan Syakban. Bulan Syakban, dengarlah, ada kawan-kawan kita kahwinkan anak bulan Syakban. Tak apa, kahwin dalam bulan Syakban tak apa kan. Ustaz, kahwin dalam bulan Ramadan pun tak apa. Tapi gharib lah orang kahwin dalam bulan Ramadan, boleh je kan. Tapi hati-hati di waktu siang tu, jangan main-main tu.
Jangan main-main benda ni. Pangkat ayah anda bunda tak apa dah, benda dah berlalu, tinggal sejarah. Kan? Pangkat anak-anak kita, anak tuan-tuan lah, adik-adik saya ni, kalau tak diberikan kefahaman berkaitan dengan ilmu agama, kena pula dua-dua tu kuarantin lah ustaz, pengantin baru ustaz. Kan? Kuarantin. Kuarantin apa? Apa ni, COVID-19 ustaz. Bila? Oh ni ustaz, bulan Ramadan dia kena masuk Ramadan dalam keadaan kuarantin. Dua orang tu kuarantin kat rumah. Hati-hati berkaitan dengan memelihara lidah dan juga kehormatan diri, yang mana asbab memelihara, kesungguhan memelihara kedua-dua ini boleh menentukan syurga kita lebih awal ataupun wali'iyazbillah masuk neraka selama-lamanya. Mudah sangat sentap dengan siapa-siapalah, sentap tiba-tiba terus nak pilih perkataan, nak keluar daripada agama, tak boleh. Itulah kita kena pasakkan kepada apa jua masalah dalam hidup kita. Pilihan untuk lompat tingkat 10, pilihan untuk keluar Islam, no, itu bukan pilihan. Kita nak marah dengan orang, kita nak bergaduh kepada Tuhan yang menjadikan kita, tak betul. Macam mana nak pasakkan isu ni dalam kelas agama fardu ain? Pastikan anak-anak kita, ini tanggungjawab mak bapak lah, tanggungjawab para pemimpin masyarakat memastikan anak-anak remaja dia orang cukup fardu ain. Fardu ain ni 3, ilmu akidahnya, ilmu fiqh dan ilmu akhlaknya. Sebelum dia berfikir nak bermakwa-pakwa, dia dah cukup ada ilmu ni. Ni tak tahu fiqh, tak tahu apa, hate tak hate, apa benda pun tak tahu, sembahyang tak tahu mana, pakwa-makwa, berlakulah apa yang berlaku pada hari ini. Jadi mudah-mudahan muka surat 6 tu tuan-tuan boleh semak, nanti boleh baca juga muka surat 7. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Gantikan lidah yang sentiasa menganggur ni dengan memperbanyakkan baca Quran, selawat ke atas Nabi SAW, sentiasa berzikir, bermunajat kepada Allah, dan kehormatan ni kita jaga daripada perkara yang boleh membawa kepada kemurkaan dan api neraka Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal
alamin. Ya Allah, ampuni kami di penghujung Sya'ban, maafkan kami di penghujung Sya'ban, berkati dan rahmati hidup kami di bulan Sya'ban, dan kurniakanlah kami wahai Allah kesempatan hidup, sihat tubuh badan, bersemangat luar biasa beribadah di bulan Ramadan. Kurniakan kami kesungguhan menghidupkan malam Ramadan, kesungguhan berpuasa dengan puasa yang sebenar. Kurniakan kami kemanisan beribadah, dan kurniakan kami ya Allah malam Lailatul Qadar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sila tuan-tuan, ada yang tak dapat lagi ni, ada setengah sikit lagi ni, dah habis ni, habis dah. Boleh bagi pada ahli keluarga kita hari Ahad ni, boleh bagi jenjera anak-anak insya-Allah. Tutup dengan majlis tasbih quratul subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim.